Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan daripada Islamic Information Center IIC. Terima kasih pada seluruh para pendengar, para penonton yang setia dengan segmen-segmen agama, segmen-segmen Islamik daripada IIC di Kuching, Sarawak. Mudah-mudahan Allah mempertautkan semula silaturahim kita yang telah begitu lama terpisah. Saya pun rindu kepada bumi Kuching ya, selepas pandemik ini menyebabkan kita tidak dapat lagi semesra seperti dahulu ataupun kerap untuk berseminar, berceramah, berprogram seperti dahulu untuk berkongsi tentang satu topik yang saya percaya semua hafal, cerita ini. Ya, kita nak kupas satu cerita di dalam Al-Quran, iaitulah cerita tentang cerita yang telah mendapat tempat di dalam Al-Quran, diabadikan cerita ini sampai hari kiamat. Allah tidak berkehendak untuk cerita berkenaan hanya berlaku sekadar berada dalam fakta sejarah ataupun peristiwa yang sekadar berada di dalam buku-buku sirah. Allah berkehendak untuk cerita itu bukan hanya sekadar ada dalam hadis-hadis nabawi, tetapi mendapat tempat di dalam Al-Quran Al-Karim, kitab suci. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan Al-Quran kerana peristiwa yang sama akan berulang. Itu sebab Allah memelihara Al-Quran hingga hari kiamat. Kenapa? Kerana apa yang akan berlaku pada masa kini dan pada masa akan datang tetap relevan dengan apa yang pernah berlaku di masa lampau. Allah melihat peristiwa Abrahah menyerang Baitullah. Allah melihat peristiwa di mana burung-burung menyerang dan memusnahkan tentera-tentera Abraham. Dan dalam pengetahuan Allah yang maha sempurna, yang maha mengetahui apa yang berlaku di masa lampau, apa yang berlaku di masa sekarang, apa yang akan berlaku di masa akan datang, Allah itu Al-Hayyul Qayyum. Allah itu tidak mengantuk, Allah itu jauh sekali daripada tidur, Allah itu hidup bahkan menjadi sumber kepada segala kehidupan makhluk ini. Allah mengabadikan cerita ini sampai hari kiamat menerusi Al-Quran. Kerana apa? Kerana untuk menjadi petunjuk umat-umat terkemudian apabila mereka melihat Abrahah yang muncul pada zaman moden ini. Jadi Allah memang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Allah telah menurunkan surah Al-Fil. Allah telah menurunkan surah Al-Fil, surah yang ke-105 ya, di dalam Al-Quran. Dan kita semua sudah maklum selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas 23 tahun dakwah disampaikan, Al-Quran sudah berhenti diturunkan. Al-Quran telah lengkap dari sudut penurunan kepada Nabi. Al-Quran telah tamat dari sudut penurunan. Al-Quran telah selesai, tidak akan diturunkan lagi kepada sesiapa selepas Nabi wafat, selepas perjuangan 23 tahun. Jadi kita bukan generasi yang melihat Al-Quran diturunkan. Ya benar, kita bukan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kita bukan Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Haritha, Abdurrahman bin Auf, Jabir bin Abdullah, kita bukan Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat-sahabiah yang melihat Al-Quran diturunkan. Kita mungkin kecewa sebab kita tak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak nampak malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran. Tetapi kenapa Al-Quran dikekalkan? Kerana kalau Al-Quran tidak dikekalkan isi kandungannya, maka Al-Quran akan mengalami nasib kitab Taurat dan kitab Injil, Old Testament dan New Testament, di mana berlaku perubahan taghyir wa tabdil, dan lebih menakutkan tahrif, penyelewengan, bercampur aduk antara kebenaran dengan kebatilan. Dan sebahagian besar adalah kebatilan. Jadi bila Quran ini tidak dipelihara, kalau Al-Quran tidak dipelihara, what if? Kalau Al-Quran tidak dipelihara, kita akan merujuk cerita yang berlaku pada zaman Nabi, sebelum Nabi lahir ini, dan penuh dengan campur aduk, penambah baikan, coretan-coretan, catatan tokok tambah yang dikarang oleh manusia, lalu manusia akan menghadapi masalah untuk faham the real story behind that. Dan yang paling most important adalah the lesson from that story.
Tetapi kerana Al-Quran ini dipelihara oleh Allah, kamu akan mendapati kefahaman kamu kepada surah itu sebagaimana orang-orang terdahulu. Kerana Al-Quran kita dapat pada waktu ini sama 100% dengan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW, yang dibacakan oleh Jibril AS. Tidak ada sebarang perubahan. Kalau kita boleh naik time travel, kita boleh naik machine time traveler, pergi ke zaman Rasulullah diturunkan surah ini, ataupun Rasulullah membacakan suratul Fil kepada para sahabat, kita akan mendapati tidak ada sebarang perubahan kepada 5 ayat, 23 kalimah, 96 huruf, ya, 96 huruf di dalam surah Al-Fil, bagaimana saya telah tulis dalam karya saya Kompas 114 untuk membantu tuan-tuan puan-puan mendekati Al-Quran secara berpandu, ya. Jadi bila Al-Quran itu dikekalkan Allah, kerana apa? Kerana orang yang hidup pada 2022, orang yang hidup selepas 1443 Hijrah, mereka akan mendapati ada senario, ada peristiwa di mana ada kuasa-kuasa besar yang kelihatan, ada pemimpin-pemimpin dan penguasa yang kelihatan seperti Ashabul Fil. Lalu mereka akan cepat-cepat merujuk, macam pernah dengarlah penyakit manusia ini, ayo kita rujuk-rujuk mana? Alhamdulillah, dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Al-Fil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, yang saya kasih sekalian, inilah surah Al-Fil. Izinkan saya berkongsi slide yang telah saya sediakan kepada anda. Ya, ia merupakan surah yang ke-105. Ia merupakan surah di penghujung-penghujung Al-Quran. Ia merupakan surah mengandungi 5 ayat, 23 kalimah dan 96 huruf, dan berada di dalam juz'u amma, juz'u yang ke-30. Baiklah, apa yang penting adalah kita akan baca sama-sama babak ataupun 5 ayat yang Allah ceritakan. Allah menceritakan tentang peristiwa kedatangan tentera-tentera bergajah di bawah pimpinan Abraha, ya, seramai 60,000 bala tentera menurut ahli sejarah seperti Ibnu Hisham, seperti Allahumma salli ala Muhammad, ahli-ahli sirah yang turut sama dibawa dengan 60,000 bala tentera tersebut adalah 9 hingga 13 ekor gajah. Kita kena ingat, gajah represent transportation, military transportation yang tidak ada pada orang Arab pada waktu itu. Jadi ia memberikan simbolik kepada kegagahan dan seolah-olah unbeatable, tidak boleh ditumpaskan. Tetapi Al-Quran merakamkan peristiwa, tumbang, tumpas, hancur leburnya kekuatannya dibangga-banggakan oleh Abraha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera bergajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rencana jahat mereka dalam keadaan rugi dan mengandungi kemusnahan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dialah yang telah menghantarkan ke atas mereka burung yang berpasukan. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar dengan keras sekali. Yang dibakar hingga menjadi batu yang amat keras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan puan-puan, ya, yang mendengar daripada Kuching, daripada Miri, daripada pelbagai negeri di Borneo, ya, juga yang mungkin turut sama mendengar di atas talian ini daripada Semenanjung, daripada luar negara barangkali. Pertama sekali, sebelum kita pergi kepada pengajaran, ya, daripada kisah ini ada baiknya kita faham suasana penurunan surah ini. Para ulama menyatakan surah ini diturunkan ketika Nabi SAW mahu ditimpa keburukan oleh orang-orang kafir di Makkah. Orang-orang kafir di Makkah tidak senang
dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan 40 tahun Nabi merupakan figura yang amat-amat disenangi oleh pemimpin-pemimpin Makkah, bukan hanya rakyat dan netizen pada waktu itu. Hatta pemimpin-pemimpin juga berkata, laqad ja'ana as-sadiqu al-amin. Dalam peristiwa yang terkenal yang berlaku kepada Nabi, iaitulah peristiwa Nabi diberikan kepercayaan pada umur 35. Pada umur 35, belum lagi menjadi Nabi, tetapi telah menjadi satu figura yang amat disenangi. Hingga ketika pemimpin-pemimpin ini berbalah, hampir-hampir terjadi tragedi 13 Mei tersebut, perbalahan pertumpahan darah antara kabilah. Tetapi Rasulullah yang belum lagi menjadi Rasul telah diberikan kepercayaan untuk meletakkan semula batu Hajarul Aswad ke Kaabah, Baitullah Al-Haram. Tetapi apabila Nabi menjadi Rasul, mulutnya bergema dikumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Dan ayat-ayat Al-Quran ini mengkritik dengan kritikan yang keras kepada cara hidup kapitalis, cara hidup menindas orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim dan wanita. Mengkritik keras tindakan jahiliyah membunuh anak perempuan. Maka pemimpin-pemimpin ini seperti buta kepada figura yang sama bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatur keburukan. Mereka mahu mengatur keburukan, iaitulah mahu membunuh sallallahu alaihi wasallam. Lalu turun surah ini. Jadi perhatikan, surah ini bukan nak mengajar semata-mata sejarah. Kita ni bila nak mengajar sejarah, ya, kepada anak-anak kita, ya tuan-tuan, kita sebelum mengajar sesuatu fakta, kita kena beri konteks terlebih dahulu. Supaya bila kita beri konteks, ya, anak-anak akan boleh kaitkan fakta tersebut dengan konteks atau perspektif. Macam mana kita nak manfaatkan cerita yang akan dihuraikan ini? Apa kena mengena dengan kita? Ya, kalau kita mengajar sejarah sekadar untuk memberitahu what happened, when it happened, where it happened, ini yang menyebabkan kebosanan anak-anak kita, kerana hanya mahu dimuntahkan dalam Dewan Peperiksaan sahaja. Tetapi dengan kita memberikan perspektif, kita mengaitkan terlebih dahulu dengan situasi semasa, how do you see determine what you will get? Maka anak akan memperolehi sebab kenapa saya kena ambil tahu pasal kemerdekaan tanah Melayu, kemerdekaan ataupun penyatuan Malaysia. Ya, kenapa nak kena ambil tahu pasal fakta sejarah? Jadi sekarang ni bila kita memahami suasana penurunan surah Al-Fil, maka kita diberitahu rupa-rupanya surah ini diturunkan ketika Nabi mahu dibunuh. Itu konteksnya, itu perspektifnya. Lalu apa kaitan 5 ayat ini dengan situasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sudah pasti surah ini benar-benar memberikan kepada Nabi kekebalan emosi, kekebalan jiwa, kekentalan hati. Sedangkan segelintir orang bila baca surah ini, dalam fikiran mereka nak jadi kebal tubuh fizikal. Sedangkan wallahu alam, tidak pernah kedengaran daripada salafus salih yang menyebut surah Al-Fil boleh menyebabkan seseorang itu kebal. Yang boleh menyebabkan seseorang itu tidak terkena mudarat api adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang boleh memberikan mudarat kepada seseorang menerusi air adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam. Orang-orang beriman bersama dengannya di atas bahtera. Logiknya bahtera itu wajar tenggelam bersama, kerana ia direka oleh orang yang tiada pengalaman dalam kejuruteraan perkapalan. Dibina pula daripada papan dan paku sahaja. Wa hamalnahu ma'ala dhati alwahin wa dusur. Allah bina bahtera itu menerusi wahyu kepada Nabi Nuh dengan hanya daripada papan dan paku. Dan sesuatu yang dihasilkan buat kali pertama pasti terdedah pada banyak kelemahan. Tetapi apa yang berlaku? Allah menghilangkan mudarat air kepada Nuh, kepada bayi Musa alaihi salam. Dan Allah gunakan air yang sama untuk memusnahkan orang-orang kafir seperti kaum Nuh, seperti kaum Fir'aun. Jadi
Allah turunkan surah ini untuk memberikan kekebalan jiwa, iaitulah, wahai Rasulullah, ana rabbuk. Ana rabbuk. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Rabbuk artinya apa? Rabbun, protector. I am your protector. I am your Lord. I am your guider. Akulah pemberi petunjuk, Rabbun. Akulah Tuhan pemilikmu. Akulah protector, pelindungmu. Akulah pemeliharamu. Kau nak tahu bagaimana aku boleh pelihara sesuatu? Lihat saja Baitullah di hadapanmu. Ia pernah mahu diberikan keburukan. Ia pernah mahu dihancur leburkan. Tetapi kau lihat bagaimana aku memelihara Baitullah. Dan aku yang sama pemelihara Baitullah akan memelihara kamu, wahai Rasulullah. Maka usah risau. Usah risau dengan konspirasi orang-orang kafir. Kerana dalam surah 5 ayat ini, engkau akan optimis bahawasanya Allah ada rencana. Di sebalik depan matamu kelihatannya orang-orang kafir ini bermaharajalela dan mempunyai kuantiti yang jauh lebih besar daripada kuantiti orang-orang yang beriman. Tak payah risau. Itu nombor satu kita belajar, tuan-tuan. Baik, sekarang mari kita lihat beberapa pengajaran daripada setiap ayat-ayat dalam surah Al-Fil. Subhanallah. Ingat ya, bila tuan-tuan puan-puan ya berinteraksi dengan Al-Quran, kena ada 5T. Okey, kena ada 5T bila kita baca Quran, khususnya menjelang Ramadan ya. Saya nak pesan menjelang Ramadan ini ya, semua pencinta-pencinta ilmu daripada IIC dan daripada tuan-tuan puan-puan di Sarawak, Sarawakian semua. Pertama, T yang pertama adalah tilawah. Macam kita baca sama-sama tadi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita membaca tilawah sebagaimana Nabi SAW baca, kerana Quran dalam bahasa Arab, lidah kita kena jadi macam orang Arab. Kita kena hormati bangsa Arab, iaitulah bangsa yang Al-Quran diturunkan kepada mereka dahulu. Allah ada sebab. Allah ada 1001 sebab memilih bahasa Arab untuk diturunkan Al-Quran. Kita baca sampai kepada faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, yang sad jangan dibunyikan sin, yang ha jangan dibunyikan ha, salah baca, salah makna. Itu tilawah. Yang kedua, kita juga telah melakukan tadi terjemah. Kita telah menterjemahkan, memindahkan daripada bahasa Melayu, bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Juga disebut tafsir, tafsiran. Apa agaknya tafsir asas kepada ayat 1? Oh, ayat 1 ni bermaksud kamu tidak perhatikan bagaimana Allah, Tuhan kepada Nabi Muhammad telah menimpakan kemusnahan kepada tentera bergajah. Oh, Allah nak kita perhatikan peristiwa tersebut. Itu tafsir. Ia adalah pengetahuan yang tersurat tentang ayat-ayat tersebut. Tetapi bila bercakap tentang tersurat, zahir, mesti ada yang tersirat. Apa yang tersirat? Maka untuk mengetahui yang tersirat, anda perlu melakukan T yang kedua selepas tilawah dan terjemah ataupun tafsir, iaitulah tadabbur. Tadabbur merupakan matlamat Al-Quran diturunkan. Tadabbur merupakan perintah Allah kepada manusia yang diciptakan Allah. Mustahil Allah memerintahkan manusia untuk melakukan perintahnya yang manusia tidak boleh lakukan. Mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah. Allah memberikan perintah kepada manusia yang dia ciptakan sendiri dengan penuh potensi. Ini bermaksud kita semua boleh melakukan tadabbur. Bila kita membuang hawa nafsu jauh-jauh dan bila kita jernihkan akal fikiran kita daripada ajaran-ajaran sesat dan falsafah-falsafah yang songsang. Bersih hati, bersih akal. Lalu kita baca ayat ini, kita baca sedikit tafsirannya, lalu kita akan mendapat mengaitkan kisah dalam surah Al-Fil dengan kehidupan semasa kita. Okey. Jadi tadabbur adalah yang ketiga. Catat belaka di ruangan komen, catat 5T. T yang pertama adalah tilawah, T yang kedua adalah tafsir, T yang ketiga adalah tadabbur, T yang keempat adalah tazkiyah. Bila kita lengkap bacaan 5 ayat surah Al-Fil, perlu lakukan misi untuk tazkiyatun nafs. Ya Allah, saya telah memahami yang tersirat. Saya telah berjaya mengaitkan surah Al-Fil dengan keadaan semasa. Menerusi bantuan daripada orang-orang yang belajar ilmu tafsir dan dia membantu kami untuk tadabbur.
Tetapi adakah surah ini bila saya baca dalam solat, bila saya tazkiyah ataupun tadakkur ba'da tadabbur, adakah ia menyingkirkan penyakit-penyakit hati dalam diri saya? Ingat bila kita baca mana-mana surah di dalam Al-Quran, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Allah akan bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit berbahaya yang pernah menimpa orang-orang terdahulu seperti Abraha. Jadi jangan kita baca surah Al-Fil untuk mengabrahahkan orang. Tetapi kita baca surah Al-Fil untuk melihat adakah kita ada sifat hati Abrahah. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur atau hati mereka terkunci? Ini bermaksud ayat-ayat Allah Ta'ala turunkan memanglah kepada Nabi 1400 tahun dahulu. Tetapi kenapa Allah kekalkan cerita ni sampai hari kiamat? Kerana akan ada manusia sampai hari kiamat yang mempunyai sikap seperti Abraha. Tak payah tengok orang lain. Tengok diri kita sahaja. Al-Quran ini bila kita baca, jangan duk sibuk nak kafirkan orang. Jangan duk sibuk nak menyatakan kepada orang mereka salah itu dan ini. Kita ni sendiri macam mana? Abraha sudah mati. Keabrahan belum lagi. Abraha memang sudah mati. Tetapi keabrahan belum lagi. Al-Quran diturunkan untuk memberikan peringatan kepada kita. Dalam diri kamu, wahai Sya'ari Abdul Rahman, boleh ada keabrahan. Sifat-sifat yang boleh dikiaskan kepada sifat Abraha. Maka kita kena cari dalam surah ni juga. Apa lawan Abraha? Siapa yang melawan Abraha? Burung? Apa perangai burung? Kita akan belajar insya-Allah satu persatu. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada peringkat tadabbur, di mana kita melihat yang tersirat di sebalik yang tersurat. Pertama sekali, daripada ayat yang pertama ini, kita beri perhatian kepada kalimah ashab. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gelaran kepada tentera bergajah, lebih kurang 60,000 tadi, sebagai ashabul fil. Mereka yang bersahabat dengan gajah. Allah tidak menyebut bi arbabil fil. Sedangkan kalau anda menunggang kuda, anda akan disebut rabbul khairi. Kalau anda menunggang rabbul khaili, anda menunggang, anda tuan punya. Kalau anda menunggang gajah, anda sepatutnya diberikan gelaran rabbu, arbabu, arbabul fil. Tetapi Allah memilih kalimah ashab. Dan kalau kita perhatikan, kalimah ashab ini di dalam Al-Quran, Allah gunakan merujuk kepada, contoh ya, Ashabul Kahfi. Yang bermaksudnya, mereka ini punyai keupayaan untuk menundukkan gua. Ya, maksud katanya, mereka dan gua itu sangat rapat. Sehingga gua itu seperti melakukan apa sahaja perintah daripada Tuhan mereka Allah demi 7 orang pemuda tersebut. Jadi ia memang membawa maksud Tuhan. Seperti juga Nabi Yunus, ka sahib al-hut. Nabi Yunus menjadi tuan kepada ikan yang beliau telah termasuk ke dalamnya. Ya benar, baginda memang telah lemas, ya hampir sesak nafas dalam perut ikan batanil hut. Tetapi kerana ikan itu menjadi tuan, Nabi Yunus adalah sahib al-hut, Dhannun, pemilik ikan tersebut, maka ikan itu tidak memberikan apa-apa mudarat kepada Nabi Yunus. Tetapi kita kena ingat juga, ya, bila Allah menggunakan perkataan sahib, ia bermaksud ada banyak persamaan. Sebagaimana Rasulullah SAW di dalam Gua Thur, Allah menyifatkan Abu Bakar As-Siddiq dengan tidak menyebut nama. Allah tak sebut nama. Allah sebut, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada sahabatnya. Jadi Nabi
sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menganggap Abu Bakar sebagai khadam, sebagai pembantu, asisten, tetapi sahabat. Dan ini gelaran yang Rasulullah beri kepada pengikut-pengikut, follower-follower. Rasulullah tidak mahu mereka jadi pengikut pak turut saja semata-mata. Rasulullah angkat martabat mereka sebagai sahabat, orang yang kita boleh berkawan, boleh bersembang, ada banyak benda persamaan antara kita. Ya sahibayis sijni, wahai sahabat sepenjara, kita ada banyak persamaan di sini. Jadi kesimpulannya bila Allah menggunakan kalimah ashab, ini adalah bermaksud 60,000 bala tentera termasuk pemimpin mereka Abraha punyai banyak persamaan dengan binatang yang bernama gajah. Yang hidup gajah ini hanya banyak tidur saja. Banyak berehat saja. Ya. Hidupnya hanyalah untuk tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, itu saja. Maka mana-mana manusia yang hidupnya hanya untuk mendapatkan katil yang lebih empuk, untuk dapatkan pasangan menemani tidurnya semata-mata. Hidupnya hanyalah untuk sekitar lebih kaya raya, lebih selesa. Hidupnya hanyalah berfikir tentang hari ini nak makan apa, nak makan apa, nak makan siapa. Tidak pernah berfikir apa tujuan kehidupan. Balhum kal an'am. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu dengan gajah tak ada beza. Mereka dikurniakan Allah potensi dan bakat untuk menjadi khalifah. Tetapi manusia, thumma radadnahu asfala safilin. Manusia yang memilih untuk menjadi seburuk-buruk kejadian. Bahkan mereka lebih teruk daripada binatang. Di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan Allah bukan bersumpah, maafkan saya, Allah berbicara tentang anjing yang menjelirkan lidah. Dalam Al-Quran Allah menyumpah ashabus sabti menjadi khinzir. Dalam Al-Quran Allah berbicara tentang pelbagai binatang sebagai peringatan. Manusia boleh menjadi lebih teruk daripada binatang. Itu yang pertama. Ayuh, kita pergi pada yang kedua. Boleh Kita cuba ambil pengajaran daripada ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Berikan perhatian kepada perkataan alam. Alam. Bukan alam sekitar bukan alam fenomena alam. Itu alam. Yang ni alam. Perkataan asalnya adalah lam. A itu adalah tanda soal. Istifham. Alam. Tidakkah? Itu maksud istifham, alif istifham. Hal. So alam kat situ bermaksud adakah? Kamu tidak lihat bagaimana Tuhanmu menjadikan rencana mereka musnah? Perhatikan ayat pertama alam. Ayat kedua alam. Dua kali Allah mulakan surah Al-Fil dengan alam. Seolah-olah untuk alamkan, untuk cetuskan loceng kecemasan. Supaya para pelajar yang nak dengar cerita sejarah ini memberi perhatian. Sebab guru yang bijaksana, dia akan menggunakan perkataan alam dalam pengajian sejarah, dalam pengajaran sejarah, dalam PMP sejarah. Iaitulah macam saya sebut tadi, dia akan memulakan dengan perspektif. Dia akan memulakan dengan senario semasa. Sebelum dia menceritakan tentang subjek sejarah tersebut. Kerana subjek adalah sejarah, objeknya adalah pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar tu ada macam-macam masalah. Kita guru yang nak mengajar tak study tentang mereka. Lalu macam mana kita nak kaitkan cerita sejarah dengan masalah anak-anak kita? Sedangkan sejarah inilah yang telah melahirkan generasi terdahulu. Sebab apa? Orang-orang dahulu mereka belajar daripada sejarah. Mereka terinspirasi dengan sejarah. Dan sebaik-baik cara pembentangan sejarah adalah Al-Quran punya cara, ahsanal qasas. Al-Quran jarang sebut siapa. Al-Quran jarang sebut di mana. Al-Quran jarang sebut bila. Tengok saja dalam surah Al-Fil Allah tidak sebut Abraha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut pun Baitullah. Allah sebut pada ayat di surah seterusnya, surah Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait." Tetapi dalam surah Al-Fil Allah tidak sebut pun mereka menyerang Baitullah. Kerana musuh-musuh Islam di masa akan datang bukan hanya akan menyerang Baitullah. Mereka akan serang para pendakwah yang menyeru kepada Allah. Bukan hanya Baitullah. Mereka bukan hanya nak musnahkan Baitullah, mereka nak musnahkan konten yang diajar di dalam rumah-rumah Allah di seluruh dunia.
Jadi Allah ada sebab untuk tidak menyebut perincian-perincian sejarah supaya kita dapat kaitkan anak-anak itu dengan keadaan semasa. Kalau terlalu banyak detail sejarah, anak-anak tak nampak kaitan. Kerana kita terlalu gairah berdebat dalam hal-hal yang memang kita tak hidup pada zaman peristiwa itu terjadi. Alam artinya apa? Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu mendapati? Tidakkah seolah-olah anak-anak semua ada perasan tak? Dalam hidup kamu, kamu pernah jatuh ditimpa tangga? Pernah tak? Angkat tangan. Inilah pendekatan alam. Tidakkah kamu pernah perhatikan orang tua yang nak melintas jalan contohnya? Tidakkah kamu timbul rasa simpati? Pada hari ini cikgu nak mengajar satu cerita. Barulah pelajar-pelajar get the point. Daripada awal. Mereka belajar sejarah dengan pemikiran kritis. Iaitulah apa kaitan? Why I must listen to this lecture, historical lecture? Why? A big why. Adalah satu perkara yang sangat diperlukan oleh anak-anak kita dalam mempelajari sejarah. Tak apalah ambil masa panjang pun. Ya, asalkan anak-anak objektif. Dia nampak apa kaitan cerita ini. Sebab tu Al-Quran memperkenalkan satu konsep yang tidak pernah kedengaran dalam mana-mana buku sejarah sebelum Al-Quran. Iaitulah ibarah. Ibarah yang berasal pada kalimah abara. Abara yang bermaksud melintas, menyeberang. Itu bermaksud anda boleh pergi tanpa sebarang halangan untuk meraih faedah dan teladan. Dibawa pulang ke Kuching, Sarawak tahun 2022 daripada cerita di Makkah lebih kurang 1500 tahun yang lepas. Subhanallah. Quran bila bercerita, dia menghilangkan tabir lokaliti dan ia menghilangkan tabir masa. Maksudnya apa? Quran bila bercerita, bila Allah berkata-kata membabitkan umat-umat terdahulu, Allah ni maha bijaksana, dia menghilangkan penghalang-penghalang manusia mendapat pengajaran. Antara sebab manusia boleh tak dapat pengajaran adalah kerana dia beranggapan ini cerita orang kat Mekah, bukan cerita orang kat Sarawak. Ini cerita tahun 1500 tahun lepas, tak relevan dengan kita tahun 2022. Tak. Bila Allah bercerita, bila Al-Quran bercerita, memang anda akan mendapati ada ibrah. Anda boleh pergi, melintas, menyeberang, alam tara, seperti anda melihat, walaupun hakikatnya anda tidak melihat, peristiwa itu sudah berlalu, tetapi anda seperti melihat, kerana Al-Quran itu membawa anda seolah-olah cerita itu berlaku di hadapan mata anda. Ya Rasulullah, tidak lahir lagi ketika peristiwa ini terjadi. 6 bulan selepas peristiwa ini baru Rasulullah lahir. Lalu kenapa Allah kata alam tara? Tidakkah kamu perhatikan? Maka Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata, kerana Rasulullah digesa untuk melihat peristiwa ini dengan mata hati. Kerana mereka yang melihat dengan mata kasar. Mereka itu melihat dengan mata kasar, tapi they didn't get the point. Mereka telah auta, fakta. Faktanya adalah Allah menyelamatkan mereka daripada serangan Abraha tanpa satu ekor berhala pun membantu mereka daripada 360. Tak ada seorang pun daripada berhala yang mereka sembah yang kononnya memberikan mudarat, memberikan manfaat. Mereka bawa lari berhala-berhala itu. Mereka bawa lagi. Mereka pula kena selamatkan tuan-tuan mereka. Aneh tak aneh perangai manusia. Allah tunjukkan macam mana burung yang kerdil datang berbondong-bondong membantu memelihara Baitullah. Ketika mereka penduduk-penduduk Makkah bersembunyi di lereng-lereng gunung, di dalam rumah masing-masing, takut dengan bulldozer 13 buah. Gajah-gajah daripada Yaman, Sana'a. Takut. Habis itu selama ni duk sembah tu, apa tujuan? Sebab itulah dalam peristiwa yang sama, di surah yang lain, dalam surah yang kita baca sebelum tidur, Amman hadal ladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadal ladhi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Allah menggesa mereka berfikir. Mana? Ini ke tuan-tuan yang menyelamatkan kamu?
daripada serangan? Adakah ini Tuhan kamu yang telah menguruskan rezeki kamu? Di mana mereka semasa Abraha datang? Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidna. Kau tak perhati burung yang aku utuskan? Wa arsala alaihim tayran. Wa arsala alaihim tayran. Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidna. Kau tak perhati? Habis itu kenapa sembah? Sesuatu yang tidak boleh memberikan kamu manfaat dan mudarat. Kenapa tidak sembah Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa tak sembah Allah? Dia yang membantu kamu. Jadi kita dapat lihat di sini tuan-tuan, bagaimana pendekatan mengajar ini penting. Iaitulah membina a big why terlebih dahulu. Ya, sebab tu dalam kemah-kemah ibadah, ya, bila kita dah boleh fizikal ini, katakanlah kita handle 3 hari 2 malam anak-anak kita dalam kemah ibadah, kita tak boleh terus cerita pasal Muhammad Al-Fatih. Mana boleh malam-malam tu mereka datang terus cerita pasal Muhammad Al-Fatih? Tak boleh. Dia tak boleh, psikologi dia akan protes. Kenapa saya nak kena dengar cerita orang terdahulu ni? Lepas tu malam mereka berada di malam pertama mereka datang ke kemah ibadah ni, kita bersembang dengan adik-adik. Kenapa adik-adik datang? Kita tak cakap lagi pasal Muhammad Al-Fatih tu. Kita kena cakap dulu, Allah bagi kita ni apa? Allah bagi kita ni apa dalam diri kita? Dan mesti ada tujuan Allah bagi benda tu. Bila anak-anak ni jelas cara mereka melihat diri mereka, barulah kita bantu mereka melihat figura-figura sejarah. Gitu Baik, kita berbaki lagi 10 minit, barangkali kita sempat untuk pergi kepada pengajaran seterusnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Kita ambil ayat yang ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutuskan ke atas Abraha, di atas mereka alaihim, wala ala ghairihim, alaihim, hanya kepada mereka saja, ya, tidak kepada penduduk Makkah. Tayran ababil, burung-burung yang bersifat ababil. Ababil bukan nama, ya. Ababil bukan nama burung. Kalau nama burung ni hud-hud contohnya. Tetapi ababil ni dia adalah sifat. Dia adalah sifat pergerakan burung. Ya. Allah Subhanahu wa taala boleh saja menyebut burung. Tetapi Allah sebut ababil bagi menggambarkan formasi attacking, formasi serangan. Ababil ini disebut oleh Ar-Raghib Al-Asfahani sebagai jama'at mutafarriqah. Jama'at mutafarriqah min kulli jihad. Burung-burung itu datang daripada pelbagai kumpulan, pelbagai spesies, dari pelbagai arah. Bila sesuatu burung bergabung dengan burung yang lain hingga membentuk gelombang, gelombang pertama barangkali merpati. Gelombang kedua pula gagak. Gelombang bergelombang ini, ya, macam dulu kita heboh. Gelombang pertama COVID-19. Kemudian gelombang kedua yang menyebabkan MCO. Kemudian terbaru Omicron, varian Omicron. Maka gelombang seterusnya, na'udzubillah. Semoga Allah pelihara Malaysia, pelihara Sarawak dan pelihara semua yang menonton, yang mendengar ini daripada kecelakaan-kecelakaan, mudarat-mudarat, min syarri hasidin idha hasad, min syarri ma khalaq. Ya. Jadi tayran ababil adalah Allah nak kita memberi perhatian kepada burung-burung itu datang dalam pelbagai kumpulan. Dalam pelbagai kumpulan. Pertama sekali burung ini sendiri tuan-tuan, terlalu kerdil kalau nak dibandingkan dengan gajah. Betul kan? Burung itu terlalu kerdil kalau nak dibandingkan dengan gajah. Tetapi begitulah cara Allah bekerja, menumpaskan musuh-musuhnya. Satu makhluk yang diremehkan kekuatan, memusnahkan makhluk yang underestimate kekuatan. Contoh adalah Firaun. Dia langsung tak terlintas. Bayi Bani Israel
yang ditemui oleh isterinya di tebing sungai mereka mandi manda, bagi Firaun anak ini boleh memberikan manfaat. Boleh memberikan manfaat. Bayi ini bayi Bani Israel. Aku dah sembelih beratus ribu bayi lelaki Bani Israel. Yang ni kita simpan. Selepas dipengaruhi oleh isterinya Asiyah radhiyallahu anha yang beriman, Firaun lembut hati dan dia terlupa. Lembut hatinya merupakan the greatest mistake dia buat dalam hidup dia. Bagi dia, insya-Allah, ada tersebutlah insya-Allah, kerajaan kita tak ada apa-apa dah. Kita dah bantai semua masa depan Bani Israel, potensi-potensi Bani Israel. Yang ni kita simpan, kok-koklah kita boleh gunakan dia untuk mempengaruhi Bani Israel yang lain, yang sudah tua-tua, yang tidak disembelih tu. Kamu biarkan bayi kecil itu bayi. Siapa kata bayi ni kuat? Bayi terlalu lemah. Kasihan bayi itu menangis tak berhenti, tak dapat susu. Kita semua kata kesian dekat bayi itu. Bayi itulah akan menumbangkan kerajaan Firaun. Macam tu juga burung. Kita sangka kerdil saja burung. Tetapi burung inilah yang memusnahkan 60,000 non-stop attacking, bergelombang dari pelbagai spesies. Merpati bergabung dengan gagak, barangkali hitam bergabung dengan putih. Kita boleh dapat melihat bagaimana pelanginya warna-warni burung-burung yang datang menyerang dari pelbagai arah. Seakan-akan tak ada burung yang berehat pada hari tersebut. Semuanya menjalankan tugas sniper, menembak. Semuanya menjalankan tugas drone untuk attacking sampai tidak ada seorang pun daripada kalangan tentera Abraha yang miss, yang tidak terkena peluru-peluru daripada burung-burung ababil. Allahu Akbar. Allah Ta'ala menjadikan daripada semut yang kerdil, semut yang dipijak-pijak, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Semut. Tetapi dengan asbab semut. Panjang ceritanya tuan-tuan, boleh baca surah An-Naml, surah semut. Hanya kerana semut, permaisuri semut, kerajaan Sabak tumbang kepada kerajaan Palestin di bawah pimpinan Sulaiman. Uyo! Kena baca lah. Kena baca. Seekor semut yang bernama permaisuri semut Namlah. Cerita dia panjang, tetapi at the end of the day, sebuah kerajaan telah memeluk Islam sampai ada surah Sabak di dalam Al-Quran. Cerita seorang permaisuri yang memeluk Islam tanpa paksaan. Semuanya bermula daripada, terima kasih semut, kau mengajar aku sesuatu. Itulah ungkapan fattabassama dhahikan min qawliha Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan saya nak akhiri, dengan ababil. Ababil ini apa pengajarannya? Allah Ta'ala walaupun satu kalimah tetap ada pengajaran. Berbondong-bondong. Datang dari pelbagai arah. Kita belajar apa kat sini? Kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Zaman tu dah lama sangat dah. Di mana burung-burung mengajar kita, mereka bekerjasama menghadapi musuh yang sama. Mereka tidak bergaduh sesama mereka. Dalam perkara remeh-temeh, tak payahlah nak bergaduh. Engkau daripada mana? Kau tak ngam dengan aku daripada utara, engkau daripada selatan, aku hitam, kau putih. Tak. Jangan kita memporak-perandakan hubungan silaturahim yang terjalin antara orang-orang beriman. Ya, anda orang mana? Orang Borneo. Kamu orang mana? Orang Semenanjung. Kita semua bersaudara. Kamu orang mana? Saya orang Sarawak. Kamu orang mana? Hamba orang Kelantan. Kamu orang mana? Mai daripada Bukit Besar, Yan Kedah. Tak ada masalah, kita bersaudara. Kamu umur 40, 50, saya baru umur 15 tahun, tak apa, kita bersaudara. Kamu mazhab Syafi'i, oh kawan kita tu mazhab Hanafi lah, tak apa, kita bersaudara. Tak ada sebab untuk bergaduh kerana masing-masing memahami musuh yang lebih utama. Di dalam Al-Quran, Allah sebut bagaimana orang-orang beriman ini bertindak mempelajari surah Al-Fil yang merakamkan kisah burung daripada pelbagai spesies, tetapi bekerja sama. Orang-orang beriman dirakamkan belajar daripada surah Al-Fil, dan Allah kurniakan kemenangan bila mereka bersatu.
mempunyai kesatuan hati menghadapi Abrahah yang baru, iaitulah Abu Jahal, Fir'aun Quraisy di dalam peperangan Badar. Tuan-tuan boleh buka muka surat 185 Al-Quran, surah Al-Anfal ayat ke-63. Bagaimana penyatuan pelbagai kumpulan demi menghadapi musuh yang lebih utama, perkumpulan penggabungan kerana dasar iman. Wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati-hati orang-orang beriman. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, kalau kamu mempunyai seantero seisi dunia harta untuk satukan hati Aus dan Khazraj, untuk satukan Muhajirun dan Ansar, kamu tak akan mampu. Kamu tak akan mampu. Sebenarnya penyatuan ini rahmat daripada Allah. Allah bantu kamu. Sebab manusia ini selalu nak berbeza. Manusia ini selalu nak tunjukkan dia lebih baik daripada orang lain. Saya merpati lebih baik daripada gagak. Saya merak lebih baik daripada burung kasuari contohnya. Jadi masing-masing kita nak belagak. Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tetapi walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Tetapi Allah lah yang menghubungkan hati-hati orang-orang beriman. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat itu saja pengajaran. Beberapa pengajaran saja daripada surah Al-Fil. Bila cakap seorang-seorang ni pun cepat bosannya. Tak nampak tuan-tuan puan-puan semua. Tapi saya percaya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sedang didengar oleh mereka yang sangat mencintai aktiviti tadabbur Al-Quran. Kerana banyak yang Allah Ta'ala bicara kepada kita. Allah sedang bercakap dengan kita menerusi kalamnya Al-Quranul Karim. Semoga apa yang telah dikongsikan akan menyucikan hati kita daripada penyakit Abrahah dan membantu kita untuk meneladani karakter-karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jumpa lagi IIC dan tuan-tuan puan-puan sekalian di masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.